Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perlis ke arah rakyat bermentaliti kelas pertama dalam tindakan Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Salam keluarga Malaysia, #Teguh Bersama dan salam #09Educators. Selamat datang ke Snap at Chuping Valley Accelerated Educational Program SCVAEP 2022. Bagi memberkati segala urusan, marilah sama-sama kita aminkan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Nabil bin Kamal, Sekolah Menengah Agama Arau, Temua. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Kami juga amat bersyukur kerana dapat berada dalam satu majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini, iaitu Snap at Chuping Valley Accelerated Educational Program 2022. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati, rahmati dan mudahkanlah urusan program kami ini, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami segala ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, dipersilakan Nur Fazilah Nordin dari Sekolah Rendah Islam 3 dengan pembentangannya bertajuk Munshi Cilik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fazilah binti Nordin, Guru Cemerlang Bahasa Melayu, Sekolah Rendah, akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Permainan Munshi Cilik membantu meningkatkan penguasaan tata bahasa melalui pendekatan belajar sambil bermain. Apabila kita sebut atau bercakap tentang bahasa, bahasa itu sebenarnya terdiri daripada dua komponen pengetahuan. Pertamanya, tata bahasa dan keduanya penguasaan berbahasa. Oleh sebab itu, saling kaitan antara kedua-dua perkara ini tidak boleh dipandang remeh. Dalam di SKP Bahasa Melayu itu sendiri, 3 kemahiran utama iaitu kemahiran lisan, membaca dan menulis diadun bersama-sama dengan penguasaan tata bahasa. Bercakap tentang tata bahasa, kita akan terlintas akan latih tubi soalannya, peraturan bahasa, konsep-konsepnya, apa yang salah, apa yang betul. Maka, pembelajaran tata bahasa ini dianggap sebagai subjek yang kaku, membosankan dan kadang-kadangnya menakutkan. Pernyataan ini turut disokong oleh Profesor Datuk Dr. Awang Sarian sendiri. Oleh itu, PDP Bahasa Melayu itu tidak seharusnya menekankan kepada penguasaan isi kandungan semata-mata. Malah, subjek ini perlu diajar dalam suasana yang selesa dan menyeronokkan. Berdasarkan pemerhatian dan analisis melalui dokumen latihan murid, guru mendapati penguasaan tata bahasa dalam kalangan
13 murid tahun 5 Bilal masih kurang memuaskan. Maka, atas pertimbangan tersebut, guru menyediakan bahan bantu belajar yang bertujuan untuk meningkatkan keupayaan penguasaan tata bahasa. Bahkan, bahan bantu belajar ini juga membantu murid meneroka gaya belajar yang bercorak, baru dan lebih menyeronokkan. Isu ini perlu diselesaikan kerana pentaksiran bilik darjah atau PBD ini merupakan aktiviti menaksir murid yang berterusan. Hal ini untuk mendapatkan sejauh mana perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid dalam bilik darjah. Oleh itu, penguasaan tata bahasa yang baik perlu seiring dengan pencapaian kemahiran bahasa yang utama, menulis, membaca dan lisan bagi menghasilkan tahap penguasaan murid yang terbaik. Objektif umum kajian ini adalah untuk menambah baik amalan pengajaran guru dalam bilik darjah selain membantu meningkatkan penguasaan dalam aspek tata bahasa dalam kalangan murid. Dua objektif khusus untuk kajian tindakan ini, pertamanya meningkatkan penguasaan tata bahasa dalam kalangan murid supaya wujudnya suasana yang menyeronokkan ataupun fun learning. Keduanya, untuk meningkatkan minat dan motivasi murid dalam PDP Bahasa Melayu, khususnya dalam aspek tata bahasa. Kajian ini melibatkan 13 sampel kajian yang terdiri daripada murid tahun 5 Bilal di Sekolah Rendah Islam 3 Perlis. Kesemua sampel kajian merupakan berbangsa Melayu, menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara di rumah dan juga di sekolah, dan pemilihan 13 sampel ini menggunakan kaedah persampelan bertujuan. Hal ini kerana 13 responden ini dikenal pasti melalui tinjauan awal yang mempunyai ciri-ciri yang diperlukan bagi menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kajian tindakan ini berpandukan kepada model kajian tindakan oleh Chemist dan McTaggart, di mana 4 langkah kajian tindakan telah dipenuhi: mereflek, merancang, bertindak dan memerhati. Selepas tinjauan dibuat, guru cuba untuk menentusahkan penguasaan sampel ini melalui pra-ujian. Setelah tindakan intervensi dibuat, dengan mereka bentuk proses pembelajaran yang berasaskan permainan ataupun game-based learning yang menggunakan nama sebagai munshi cilik. Tujuan guru memperkenalkan kaedah belajar sambil bermain ini adalah untuk mewujudkan iklim pembelajaran yang lebih menyeronokkan, seterusnya memaksimumkan keberkesanan proses penerimaan aspek tata bahasa dalam bilik darjah. Permainan munshi cilik ini diadaptasi daripada permainan monopoli, di mana 200 kad soalan yang merangkumi pemantapan soalan latih tupi tata bahasa. Bahan bantu belajar ini dibahagikan kepada 4 golongan kata: kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Menariknya, bahan bantu belajar ini boleh dimainkan secara individu maupun secara berkumpulan, dan lebih istimewanya, pemain boleh mendapatkan talian hayat ataupun bantuan melalui pemain lain semasa menjawab soalan. Proses pelaksanaan kajian ini berlangsung selama hampir 24 sesi yang peruntukkan masa selama 1 jam bagi setiap sesi. Permainan ini dimainkan oleh murid secara individu dan juga berkumpulan. Hal ini boleh mewujudkan satu bentuk sesi kolaboratif antara berkumpulan dalam proses penerimaan ilmu-ilmu tata bahasa. Selepas menjalankan intervensi ini, pasca ujian telah dibuat untuk menguji keberkesanan bahan bantu belajar ini ke atas murid yang lemah penguasaan aspek tata bahasanya. Hasilnya, dapatan kajian menunjukkan bahawa berlakunya peningkatan antara pra-ujian dengan pasca ujian. Misalnya, murid pertama daripada 15 markah dalam pra-ujian meningkat kepada 46%. Begitu juga dengan sampel kajian yang lain. Dengan pengaplikasian pendekatan ini, guru berjaya untuk mewujudkan iklim bilik darjah yang lebih menyeronokkan dan memotivasikan. Oleh itu, untuk kajian selanjutnya, pengkaji bercadang untuk meneruskan inovasi berbentuk permainan pembelajaran secara digital. Apa dapat disimpulkan adalah penekanan kepada isi kandungan semata-mata sudah dianggap tidak relevan dalam perkembangan pendidikan semasa.
Maka, guru itu perlu bijak mengemudi PDP di bilik belajar agar sesuai dengan situasi dan kemudahan yang tersedia. Selain itu, pembelajaran yang menyeronokkan juga berkait dengan penggunaan bahan bantu belajar oleh murid dan juga guru. Penggunaan bahan yang menarik akan mewujudkan suasana pembelajaran yang memotivasikan. Sekian dahulu pembatangan saya pada hari ini. Assalamualaikum. Manusia diberi akal dan fikir untuk menilai baik dan buruk. Silap jangan terus disingkir, ilmu yang dapat jangan diperuk. Saya tak hendak berlesung pauh membuang padi. Saya tak hendak bercoloteh jauh, cukuplah terima kasih daun keladi. Sehingga berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.